Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin nabiyyina wa habibina wa sayyidina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para penonton sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah panjangkan umur kita sehingga kita dapat meneruskan agenda besar matlamat Allah Ta'ala ciptakan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah kata, aku tak jadikan jin dan manusia ni kecuali supaya mengabdikan diri kepadaku. Jadi biarlah kita tahu tugas kita, biar kita tahu matlamat hidup kita, barulah kita seronok buat kerja. Aku mari ni, Allah hantar mari ke dunia untuk mengabdikan diri kepadanya, kerana di sana Allah Ta'ala sediakan ganjaran yang cukup besar bagi orang yang taat, bagi orang yang ikut perintah Allah Azza wa Jalla. Muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, kita teruskan pengajian kita dalam tafsirul Quran dan kita tadabbur beberapa ayat pilihan di dalamnya. Alhamdulillah, pada pagi ini kita teruskan dengan surah Al-Bayyinah, juzuk yang ke-30, surah yang ke-98. Surah 98, juzuk yang ke-30, namanya Al-Bayyinah. Buka Quran, kita baca dulu. Ayat dia 8 saja, 8 ayat. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikiina والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Surah Al-Bayyinah, kita pergi kepada muqaddimah surah. Surah ini diturunkan di Madinah, nama dia Madaniyatun. mengandungi 8 ayat. 8 ayat
Dan nama dia. Kita pergi pada nama surah ni, ada ulama menyenaraikan 8 nama. Masya Allah. 8 nama. Asma'us surah. Yang pertama yang kita sebut sini, nama dia Al-Bayyinah. Surah Al-Bayyinah. Apa makna Al-Bayyinah? Iaitulah bukti yang jelas dan nyata. Bukti yang jelas dan nyata. Kenapa para ulama letakkan nama surah ini Al-Bayyinah? Kerana pada awal surah ini Allah menerangkan bahawa orang-orang yang kafir dari kalangan ahli kitab, Yahudi dan Nasara, serta orang-orang musyrik tidak akan terlepas dari kepercayaan dan amalan masing-masing, sehingga datang kepada mereka bayyinah, bukti yang jelas nyata. Iaitu seorang Rasul dari Allah yang membacakan kepada mereka lembaran suci, terkandung dalamnya pengajaran dan hukum-hukum yang benar. Allah Ta'ala ulang dalam ayat ini 2 kali Al-Bayyinah. Para jemaah tanda. Hari ini kita akan bahas tentang kenapa diulang 2 kali. Ayat yang pertama, hatta ta'tiyahumul bayyinah. Ayat yang keempat, mim ba'di ma ja'athumul bayyinah. Sehingga datang kepada mereka keterangan. Ayat yang keempat, selepas datang keterangan. 2 ni panjang para ulama hurai, tapi kita akan hurai ringkas. Ulama hurai panjang, saya nak hurai ringkas mengikut tempoh masa yang kita ada ini, insya-Allah. Nama yang kedua, ada yang menamakan dia dengan surah Lam Yakunil Ladzina Kafaru. Ambil daripada mana? Ambil daripada hadis Anas radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Ubay bin Ka'ab. Ubay ni hebat dia, radhiyallahu anhu, sebab dia ni pembaca Quran dan orang yang rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah kata, ya Ubay, inna Allah amarani an aqra'a alayka lam yakunil ladzina kafaru. Nabi kita kata, Ubay, Allah Ta'ala perintahkan aku baca ke atasmu lam yakunil ladzina kafaru. Mana ini? Kerana itu ulama kata nama surah ni lam yakunil ladzina kafaru. Kalau kita belajar muqaddah ni surah lam yakuni, yakuni lah, lam yakuni. Bila dengar macam ni, Ubay pun kata, faqala Ubay terkejut. Wasammani lak. Allah Ta'ala namakan saya Ubay kepada Tuhan. Qala Nabi sallallahu na'am. Allah Ta'ala sebut namamu. Fabaka Ubay, menangis Ubay kerana terlalu gembira nama dia disebut oleh Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Para jemaah sekalian, nak ke tidak nama kita disebut oleh Allah? Nak? Duduk dalam majlis ilmu. Dalam hadis yang panjang, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidak ada mana-mana orang yang berkumpul di dalam rumah Allah, kan? Kemudian Allah Ta'ala akan beri pada 4 perkara. Yang pertama sekali, Allah Ta'ala turunkan ketenangan. Yang kedua, majlis itu dilingkungi oleh malaikat. Yang ketiga, dipenuhi dengan rahmat dari Allah. Yang keempat, wa zakarahumullahu fi man indah. Allah Ta'ala sebut nama orang ni kepada mereka yang berada di sisinya. Artinya, siapa nak dapat nama dia disebut oleh Allah, maka kita duduk dalam masjid, berkumpul dalam masjid, dan kita duduk dalam majlis tadarus. Yatadarasuna, yatluna kitab Allah wa yatadarasu. Baca Quran dan tadarus. Tadarus maknanya kita ulang kaji makna dia. Alhamdulillah, masih ada ruang untuk kita. Nama yang ketiga tersebut dalam dalam mushaf juga, lam yakuni, surah lam yakuni. Yang keempat, ada yang menamakan dengan qayyimah. Ambil daripada ayat yang kelima, wazalika dinul qayyimah. Ada yang menamakan surah Ahlul Kitab, sebab Allah Ta'ala sebut cerita Ahlul Kitab dalam ayat ini, perangai dia dan kerenah dia. Yang keenam, nama dia surah Al-Bariyah. Ambil dari mana? Ayat yang keenam, syarru
al-bariyah. Khairu al-bariyah. 2 kali, 6, 7. Nama yang ketujuh Al-Munfakkin. Surah Al-Munfakkin ambil daripada ayat mana? Lam yakunil ladzina kafaru kita wal musyrikina munfakkin. Yang ke-8 ada juga yang menamakan dengan surah Al-Qiyamah. Jadi ada ulama kata mungkin silap tulis tu. Sebenarnya Al-Qayyimah jadi Al-Qiyamah. Yang pentingnya ada 8 nama, tapi yang masyhurnya Al-Bayyinah ataupun Lam Yakuni. Alhamdulillah. Baiklah para jemaah sekalian. Allahu Akbar. Surah ini disebut dengan nama Madaniyah, diturunkan di Madinah. Mana dalil? Dalil dianya cerita Ubay tadi. Dan juga dalil dianya, dalil nak jadi Madinah tu, Allah Ta'ala sebut jadalan ma'ahlil kitab. Ada dialog dengan ahlul kitab. Jadi ahlul kitab ni Nabi kita jumpa dia di Madinah dah. Kan? Nah, dan ada juga disebut tentang zakat. Zakat itu difardu di Madinah. Itu di antara penguat lah. Ulama yang mengatakan Madaniyah, hujah dianya di antaranya ini 3 perkara yang disebut. Wallahu alam. Kita pergi kepada intisari kandungan. Tuan-tuan tengok dalam tafsir pimpinan Ar-Rahman. Menerangkan bahawa orang-orang Yahudi dan Nasara yang diberi kitab Taurah dan Injil itu tidak berpecah belah, melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang jelas nyata. Apa dia bukti? Yakni bukti yang menunjukkan bahawa Nabi SAW ialah Rasulullah yang dijanjikan kedatangannya dalam kitab Taurah dan Injil yang diturunkan kepada mereka. Jadi pokok Yahudi dia baca dalam kitab Taurah, Nasara sudah baca dalam kitab Injil, ya'ti min ba'dismuhu Ahmad. Akan mari Nabi selepas daripada Isa, nama dia Ahmad. Apa boleh buat? Berlakunya perpecahan dan perselisihan itu semata-mata kerana ada di antara mereka orang-orang yang sayang meninggalkan kepercayaan dan amalan yang diterimanya turun-temurun. Dan ada pula yang berperasaan hasad dengki serta sayangkan pangkat dan pengaruh yang mereka nikmati faedahnya. Ini punca manusia tak mau berubah ni sebab apa? Yang pertama kerana sayang nak tinggal amalan nenek moyang. Yang kedua kerana takut hilang kedudukan. Ini punca. Yang ketiga hasad. Hasad ni tak tahu hilang berapa. Apakah memang begitulah perangan. Kemudian ditegaskan bahawa mereka berpecah belah dan berselisihan pada dasar-dasar agama dan cabangnya, padahal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah dan mengikhlaskan ibadat kepada Allah, lagi tetap teguh di atas tauhid, dan supaya mereka mendirikan salat dan memberi zakat, dan yang demikian itulah agama yang benar. Setelah menerangkan azab seksa yang disediakan untuk mereka dengan sebab kekufuran mereka, maka surah ini diakhiri dengan menerangkan perihal orang-orang yang beriman serta beramal saleh dan balasan yang sebaik-baiknya yang diberikan kepada mereka. Dalam ayat ini Allah mula dengan kafir dulu. Innal ladzina kafaru, kan. Sebab apa dimula dengan kafir dulu? Biasanya Allah Taala mula dengan orang beriman. Sebab ayat surah ini siap dia bincang tentang kedudukan ahlul kitab yang banyak kerenahnya, yang banyak masalah dia berlaku kepada mereka di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sebelumnya itu. Baiklah para jemaah sekalian, kita pergi kepada perbincangan ayat satu-satu. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. Orang-orang yang kafir dari ahli kitab, Yahudi dan Nasara, serta orang-orang musyrik tidak akan terlepas dari kepercayaan dan amalan masing-masing sehingga datang kepada mereka bukti yang jelas nyata. Jadi puak kafir ni, ahli kitab dan orang kafir, dia tidak akan tinggal agama dia, ajaran dia, bawaan dia sehingga ta'tihumul bayyinah,
sehingga datang keterangan yang nyata. Siapa dia keterangan itu kita tengok. Tuan-tuan tanda. Ayat ini maknanya ayat yang pertama ini orang kafir tak akan tinggal ajaran mereka sehingga datang bayinah, datang penjelasan. Kita akan jumpa di ayat yang keempat nanti. Bilakah berlakunya perpecahan dalam kalangan mereka mim ba'di ma ja'athumul bayyinah, selepas datang bayyinah. Jadi ayat ni mula-mula kata mereka akan jadi baik bila mari bayyinah. Tapi ayat keempat kata tak. Punca perpecahan dia bila datang bayyinah. Ini dipanggil dua perkara yang berbeza. Kita akan lihat nanti insya-Allah. Lepas ni saya akan tunjuk ada dua kitab saya. Satu dia panggil Rahmat dalam Perbezaan dan juga Sejarah Madinah. Cuba tengok. Rahmat dalam Perbezaan dan Sejarah Madinah Munawwarah, sebab ada kaitan dengan puak-puak apa yang kita baca hari ini. InsyaAllah. Baiklah para jemaah sekalian. Kita bagi lam yakunil ladzina kafaru. Mana puak-puak kafir? Allah Ta'ala sebut alladzina kafaru, puak kafir. Zaman kita ini bolehkah kita panggil orang kafir? Ini di antara perbincangan menarik. Selepas berlakunya September 11 tahun 2000 berapa dulu? Hak bom WTC tu, kan? Selepas berlaku peristiwa tersebut, para pendakwah mula dia panggil taghyir khitab ad-da'wi. Ubah cara nak dakwah. Gaya dakwah. Jadi ada orang kata kita tak boleh kata orang kafir, kita kena kata non muslim. Orang yang belum Islam. Sebab kafir itu kasar, kan? Saya ingat ada satu masa dua orang cerita, ada orang kafir juga dalam negara kita ni. Dia kata saya pun dikafirkan oleh puak-puak ni. Dia kata dia kena kafir. Dia memang kafir pun. Jadi kita kata kafir, memang kena kata kafir. Cuma kalau orang kafir, contoh dalam majlis ramai-ramai. Dalam majlis ramai-ramai, ada orang Islam, ada orang bukan Islam. Maka kita jangan kata, hei puak-puak kafir. Assalamualaikum kepada orang Islam. Morning kepada orang kafir. Lah, orang tak kata lah gitu. Cuma kita kata, begitulah. Tak. Assalamualaikum, salam sejahtera. Padahal, salam sejahtera itu tafsir terjemah kepada Assalamualaikum juga. Maka dalam ayat ini, Allah cerita kepada kita, puak-puak kafir. Jadi kita kata kafir lah. Siapa dia orang kafir? Ada 3 kategori kafir di sini. Yang pertama, Yahudi. Sebab kita ambil susunnya, sebab dia paling tua. Kemudian Nasara. Yang ketiga, wal musyrikin. Segala jenis kafir atas dunia. Dia kata beza kah kafir itu dengan ahlul kitab? Beza. Apa yang berbeza dia? Yang berbezanya sebab ahlul kitab tu dia ada kitab, ada Taurat, ada Injil, cuma yuharrifunal kalima an mawadhi'i. Ulama-ulama dia, pendeta-pendeta dia telah mengubah perjalanan kitab. Tapi asalnya ada kitab. Tapi puak musyrikin kafir ni tak ada kitab. Dia mikir jumpa tokoh batu, dia buat berhala, dia sembah. Apa saja benda yang dia percaya kepada, maknanya kafir ni tak ada asas. Ada yang katakan diilhakkan dengan dua ahlul kitab itu dengan majusi. Dalam bab jizyah, bukan dalam bab asal agama. Asal agama tidak ada juga. Maka Allah kata apa ni? Munfakin. Mereka tidak akan terlepas. Munfakin dengan makna infiqat wal infisal. Makna dia tak akan tinggal ajaran dia. Dia tak akan ubah pemikiran dia. Dia tidak akan kembali kepada jalan yang benar ini. Sehingga bila? Hatta ta'tiyahumul bayyinah. Sehingga datang kepada mereka keterangan-keterangan, penjelasan-penjelasan yang nyata. Jadi macam mana puak dia ni penjelasan yang nyata ni? Tengok. Dalam ayat ini, Allah kata, bila mari bayyinah, mereka akan tinggalkan. Mereka akan tinggalkan. Tapi dalam ayat 4,
Saya baca terus sampai ayat 4 sebab dia kaitan ayat pertama dengan 4 tu sangat rapat dan kita perlu pada bandingan. Siapakah yang bayyinah itu? Tuan-tuan tengok dalam Quran. Ayat yang kedua. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Iaitu seorang rasul dari Allah, utusan Allah Ta'ala yang membacakan kepada mereka lembaran-lembaran yang suci. Baca ayat-ayat Quran. Apa dia ayat Quran? Fiha kutubun qayyimah. Yang terkandung di dalamnya pengajaran-pengajaran dan hukum-hukum yang benar dalam kitab tu. Mana kalau zaman kita ke Al-Quran. Nabi dikira sebagai bayyinah yang telah bawa kepada hujah kepada mereka, ni hak betul. Kamu ubah, kamu tukar, kamu modify, kamu apa dia orang panggil ni, ubah suai Taurat, itu karut lah kau. Yang betulnya yang aku bawa ini dan yang benarnya Taurat yang diturun kepada Musa, Injil yang diturun kepada Nabi Isa. Kamu tukar-tukar, itu tak jadi. Kemudian ayat yang keempat, tuan-tuan pati. Ini saya nak kita buka mushaf. Ayat yang keempat ni kita tadabbur sini. Allah kata apa? وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ. Dan orang Yahudi dan Nasara yang diberi kitab Taurah dan Injil itu tidak berpecah belah melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang jelas nyata. Nampak tak perbezaan tu? Ayat yang pertama Tuhan kata apa? Mereka akan tinggalkan agama dia bila mari bayyinah. Ayat yang kedua, bila mari bayyinah, mereka pecah. Kaifa, bagaimana? Tengok nota di bawah. Yakni bukti yang menunjukkan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah rasul yang dijanjikan kedatangannya dalam kitab Taurah, kitab-kitab Taurah dan Injil yang diturunkan kepada mereka. Berlakunya pecah belah itu semata-mata kerana ada di antara mereka orang-orang yang sayang meninggalkan kepercayaan dan amalan yang diterimanya dari nenek moyang mereka turun-temurun. Bukan terima dari Taurat, terima dari nenek moyang. Ni hati-hati tuan-tuan, kita bimbang juga ni. Kita terima Quran, kita terima sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kita nak tinggal amalan nenek moyang. Akhir sekali sunnah terpaksa dimodify supaya jadi sesuai dengan nenek moyang. Ini bahaya. Sepatutnya amalan nenek moyang itu disesuai dengan sunnah, tapi tak kita pusing pula. Apa buat Yahudi sudah buat kerja lagu tu. Hati-hati kita. Dan ada pula yang berperasaan hasad dengki dan sayangkan pangkat dan pengaruh yang mereka nikmati faedahnya. Apa dia pangkat dan pengaruh ni tuan-tuan tengok. Saya akan tunjuk pada kita perbincangan. Baiklah para jemaah sekalian, kita tengok. Mana orang kafir ni akan berpecah apabila mari bayyinah. Jadi bayyinah itu menjadi sebab, bayyinah yang pertama menjadi sebab mereka tinggalkan amalan nenek moyang. Bayyinah yang kedua menjadi sebab mereka berpecah belah. Apa sebab? Tengok sini. Para ulama tafsir seperti Imamul Qurtubi wal Alusi wal Tahir Ibnu Ashur mengatakan bahawa ada 19 pandangan untuk nak merungkaikan dua bayyinah ini. 19 pandangan untuk nak merungkaikan dua pandangan ini. Jadi di antaranya, ringkasnya kita ambil yang pertama sekali, bahawa lam yakunil ladzina kafaru hikayah. Allah Ta'ala cerita dakwaan puak-puak ahlul kitab. Dia kata, kalau mari Rasul akhir zaman, kami akan terima. Itu mana? Kalau mari Rasul bayyinah, hujah, Rasul di akhir zaman, kami akan terima. Itu dia punya sebelum mari Nabi. Tuan-tuan ingat, ni dalam buku sejarah Madinah saya dah tulis. Penduduk awal Madinah. Kan? Ada mari daripada Ma'arib selepas pecahnya empangan di Yaman, dan juga orang Yahudi. Nasara. Tapi Yahudi banyak. Yahudi ni dia baca dalam kitab Taurah dia, Nabi akhir zaman akan dibangkit oleh Allah Ta'ala di mana? Di bumi yang banyak pokok tamar,
dan tanah dia hitam. Kalau tuan-tuan para jemaah pergi ke Madinah, kita pergi melawat kat kebun tamar, kita tengok tanah dia tu dia panggil Ardul Sabihah. Masin tanah dia dan batu kerikil. Batu kerikil ni kambing pun tak apa nak main atas tu. Ini tanda. Banyak tamar, batu kerikil. Maka puak Yahudi ni mari, dia kata di sini, tempat akan terlahirnya Nabi akhir zaman, maka dia tunggu. Tujuan apa dia tunggu? Dia tunggu mengharapkan dengan harapan agar Nabi itu daripada anak cucu keturunan mereka. Itu punca. Maka dia mengharapkan kami ini akan ikut Nabi akhir zaman, kami akan ikut Nabi akhir zaman. Oh, macam-macam dia punya buat. Duduklah di Madinah, ada yang pergi sampai ke negeri lain, tapi ramai. Punca mereka di Madinah, dalam buku sejarah Madinah ni saya sebut, ada berapa bani Yahudi, Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani Quraizah. Ni bani-bani ni, tuan-tuan boleh baca dalam buku sejarah yang saya tulis ni, alhamdulillah, untuk membantu para jemaah. Orang nak pergi haji, pergi umrah, bawalah bekalan buku ni selain daripada buku-buku yang dibekalkan bacaan-bacaan. Jadi kita nak maklumat. Duk Madinah kita baca semua. Kan kita duduk dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita pergi cari dia punya sejarah dalam masjid. Kita letak senarai-senarai. Tiang-tiang malam masjid pun ada nama untuk maklumat para jemaah sekalian. Baik. Itu yang pertama. Ada yang mengatakan kalimah mumfakin. Mumfakin makna mereka akan berpisah, akan meninggalkan syirik. Maksud dianya mumfakin antizarin Nabi. Mereka akan berpisah daripada nak tunggu Nabi. Nabi dah mari, tunggu apa lagi? Yahudi kata apa? Dia kata Nabi akhir zaman tak lama lagi akan keluar. Kami akan ikut Nabi akhir zaman ini dan kita akan lawan puak-puak Arab. Oh, dia punya kita akan yaqtulunal Arab qatla Adin wa Iram. Seperti apa buat dulu, kita akan lawan. Apa boleh buat? Mereka gelarkan Nabi itu dengan nama Al-Amin. Allah kata dalam surah Al-Baqarah, "Falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih." Bila Nabi mari sungguh, sallallahu alaihi wasallam mari, arafu, mereka kenal. Sifat-sifat dalam kitab Taurat sudah ada, kafaru bihi, mereka kafir. Ini masalah. Allahu Akbar. Yang ketiga, mereka ni berterusan dengan perangai huduh dia tu, puak Yahudi. Sampai bila-bila pun tak habis-habis. Kan? Yang keempat, mereka tidak akan mati sehingga mari keterangan. Jadi panjang cerita. Yang pentingnya, walladhi yazhar. Yang zahirnya, ayat ini tidak iskal apa-apa. Dua bayinah tidak iskal. Ayat yang pertama, cita-cita Yahudi. Angan-angan puak Alkitab. Kalau mari Nabi akhir zaman, kami akan ikut. Tapi, ayat yang kedua telah menjelaskan perangai sengoti mereka. Dia. Orang Kelantan kata perangai sungguh dia, perangai huduh dia tu duduk mana? Duduk di tu. Bila mari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca pada mereka Al-Quran fiha kutubun qayyimah. Allah Ta'ala jadikan dalam kitab Al-Quran ini kitab yang sangat tinggi nilainya yang benar. Ada halalnya, ada haramnya, ada akhlaknya, ada tauhidnya, ada belakang dalam itu. Itu dia panggil kutubun qayyimah. Ay mustaqimah, kitab yang cukup benar. Bila mari kitab ni apa jadi? Wa ma tafarraqal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Dan orang Yahudi dan Nasara yang diberi kitab Taurat Injil itu tidak berpecah belah, melainkan setelah datang kepada mereka bayyinah, bukti yang jelas dan nyata. Habislah cerita. Mula-mula duk tunggu. Bila mari tak ikut. Bila mari tak ikut. Maka bila tak ikut, mereka berpecah belah. Pecah yang pertama, ada di kalangan ahlul kitab seperti Sayyidina Abdullah bin Salam. Tulis nama dia ni. Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, dia di antara pendeta Yahudi yang awal.
Bila dia dengar Nabi sampai Madinah, dia pergi. Dia pergi tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, bila aku tengok muka Nabi sallallahu alaihi wasallam, alim tu, aku tahu ini bukan muka pembohong, bukan muka pengagak, ini as-sadiq al-amin, seorang yang benar, seorang yang dipercayai. Dia tengok muka Nabi terus dia tengok, dia tally dengan apa yang ada sifat Nabi dalam Taurat, jelas dah ni, Nabi akhir zaman, Allah Ta'ala dah bangkit. Dia terus beriman. Abdullah bin Salam, dia mari jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, innal yahud qaumun buhtun. Yahudi ni buat yang tak lekat dah janji. Tak lekat janji. Dia janji pagi ni, petang dia boleh ubah. Ataupun dalam masa yang sama. Maka dia nasihat ke Nabi. Dia kata, Rasulullah panggil ketua-ketua Yahudi mari sini. Biar saya sembunyi di sebalik pintu ni. Rasulullah tanya mereka, siapa Abdullah bin Salam? Dengar dia jawab apa. Lepas dia jawab, Rasulullah kata, kalau Abdullah bin Salam masuk Islam, apa jadi? Jadi mari buat Yahudi. Nabi tanya, man Abdullah bin Salam fikum? Siapa dia Abdullah bin Salam? Mereka kata apa? Oh, hadza habruna wa bru habrina wa ibnu habrina wa khairuna wa ibnu khairuna. Inilah orang ulama kita, orang yang hebat kita, anak cucu keturunan yang baik. Dia puji sampai langit ketujuh. Nabi kata apa? Apa kata? Kalau Abdullah bin Salam masuk Islam, rajik dah. Mana boleh? Ini guru kami, takkan dia nak tinggal kami? Tengah duk cakap macam tu, Abdullah bin Salam keluar, Assalamualaikum. Ana Abdullah bin Salam, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Bila dia tengok, terkejut. Ya, tuan guru kita ada kat sini. Bangun Yahudi yang sama. Ya Muhammad, haza syarruna wa bnu syarrina. Dia kata lah, ini manusia yang paling jahat di kalangan kami, manusia paling celaka. Dia orang lain kata, nyik siapa bumi yang ketujuh masuk. Yang tadi dia puji. Abdullah bin Salam kata, haza innal yahud qaumun buhtun. Yahudi ni bahasa jenis orang tak lekat ikrar, tak lekat janji. Ini perangai dia. Panjang tuan-tuan cerita. Cuma kita kena sebut tentang Yahudi. Kalau orang nak baik dengan Yahudi, sabarlah, tak usah duduk baik. Maknanya itu yang pertama sekali. Wa ma tafarraq. Berpecahnya Yahudi yang pertama sekali, ada yang masuk Islam seperti Abdullah bin Salam. Ketua besar Yahudi nama dia Huyai bin Akhtab. Bila dia dengar Nabi datang, dia dengan adik dia keluar daripada rumah, dia pergi cari Nabi. Anak dia nama Hafsah. Binti Huyai. Sofiyah. Hafsah anak Sayyidina Umar. Betul balik. Nama dia Sofiyah binti Huyai bin Akhtab. Sofiyah duduk rumah, dia dengar. Dua beradik ni, ayah dia, Huyai bin Akhtab ni, dengan adik dia keluar pagi lagi. Petang balik, tak bermayar dua orang ni. Duduk sandar. Kata dia adik dia, Huyai, ahwa. Tengok bahasa Arab. Ahwa. Dia tu kah? Betul dokah dia tu? Maknanya, hak kita duk baca dalam kitab Taurat ni, betul dokah dia tu? Jawab di Huyai, huwa. Betul dah. Jelas dah dia tu. Dengan sifat dia, dengan hak kita baca dalam kitab Taurat, betul belaka. Kata dia adik dia, ma mauqifuna, apa sikap kita? Ni maha ni. Ma mauqifuna, apa sikap kita? Nak ikut ke tak ikut? Mu tahu dah, mu kata betul, huwa dah. Dia dah tu. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nak ikut ke tidak? Kata di Huyai, adawat wa wallahi in baqitu. Aku akan lawan dia selagi aku hidup. Dalam bahasa sekarang, lawan tetap lawan. Mau lawan juga walaupun dia tahu kebenaran. Ini perangai. Kita pun kalau tahu benar mau lawan juga, itu perangai Yahudi nama dia, bukan perangai orang Islam yang betul. Hati-hati tuan-tuan. Orang baca Quran, baca hadis, berjelas pendirian para ulama yang muktabar, kita masih lagi nak lawan, kita kata adawatuhu, kita kata la, ini bukan perangai orang Islam yang benar. Habis lawan. Maknanya itu ada hak kafir, ada. Ada juga makna lain, wa ma tafarraqal ladzina, mana mereka ni berpecah belah dari sudut mereka duk cari hujah
kita nak kata apa ke Nabi ni? Ada yang mengatakan dakwa jadi Nabi, ada yang mengatakan syair, ada yang mengatakan sahir, ada yang kata majnun, macam-macam tuduhan. Itu dia kata, maka mereka ni memang perangai apa? Perangai ikhtilaf kepada para ulama, para orang-orang yang besar di kalangan. Itulah perangai Yahudi. Alhamdulillah tuan-tuan, kita tengok ni sejarahnya sudah ada. Dan sebuah lagi kitab yang saya usahakan untuk mendamaikan keadaan, nama dia Rahmat dalam Perbezaan. Rahmat dalam Perbezaan. Kitab ini, alhamdulillah para jemaah sekalian, saya nak cerita tentang bagaimana punca terjadinya khilaf. Punca jadi khilaf dengan dua sebab. Yang pertama sekali sebab ilmiah. Kerana memang secara ilmu. Orang baca ayat Quran ni, ada yang faham macam ni, ada yang faham macam ni. Contohnya, berlaku tentang lamastumun nisa. Kamu sentuh perempuan. Pada Imam Syafi'i dia ambil pandangan sebagian ulama salaf di kalangan sahabat, lamasa bermakna sentuh dengan tangan. Batallah wudu. Ada yang ulama kata lamasalah bermakna jamaah, seperti pandangan Sayyidina Abdullah bin Abbas. Itu dia panggil dari sudut ilmiah. Tapi yang kita bimbang hari ini, perpecahan kita, punca khilaf kita bukan kerana ilmiah, tapi lebih kepada nafsu sebagaimana yang berlaku pada Yahudi, lebih kepada kerah kepala seperti berlaku dari zaman kita ini. Sebab itulah ada sahabat-sahabat kita dia bergurau. Dia kata dunia hari ini ada yang bersifat intelektual, maknanya orang intelek ni orangnya boleh berfikir matang. Kalau ada khilaf kita boleh bincang-bincang sampai sudah. Tapi ada sekumpulan lagi dia bukan intelek, dia panggil encelek. Beza sikit celek mata lalu. Itu dia panggil encelek. Maka di zaman kita ini encelek lebih ramai daripada intelek. Wal-iyazubillah. Jadi tuan-tuan baca, saya cubalah usaha saya dalam kitab Rahmat Allah Rahmat dalam Perbezaan ini untuk nak mendamaikan khilaf-khilaf yang berlaku di kalangan masyarakat. Mudah-mudahan ada manfaatnya, insya-Allah. Baiklah para jemaah sekalian, masa kita sangat terhad, saya pergi terus kepada ayat. Jadi kita fahamlah kan, antara bayinah yang pertama dengan bayinah yang kedua. Punca perpecahan bila mari datangnya Nabi, pecah. Pecah, ada yang jadi terus dengan kafir, ada yang masuk Islam, dan ada lagi lah perpecahan-perpecahan lain yang berlaku di kalangan mereka. Baik, kita pergi kepada ayat yang kelima. Kita kata banyak sekali lah kesan-kesan perpecahan itu berlaku. Punca daripada kerana ilmu ataupun kerana nafsu. Senang lah. Punca perpecahan ini kerana ilmu atau kerana nafsu. Pecah berlaku kita. Orang ekonomi pecah cara ekonomi. Orang politik hadis wala haraj, cakap je lah. Mana ada orang politik boleh sekedut sekali. Kecuali apabila dia baik. Waktu dia baik, Masya Allah, lembut gigi dari lidah. Dia balas yang pagi ni, petang hari habis. Meletup segala benda perkara. Habis keluar. Dan ada yang bersifat penuntut ilmu sendiri, berkelahi, berat-berat juga. Jadi hari ni, na'udzubillah lah. Zaman fitnah ni, kata orang kalau fitnah tak terkawal, kitalah kawal diri kita. Hari ini bila kerajaan istihad, PKP yang keempat ni nak dilonggarkan, kita bimbang macam-macam. Akan berlaku COVID kembali semula. Kita kata kalaulah masyarakat tak dapat kawal diri dia, dari sudut jaraknya, dari sudutnya ini, kitalah kawal diri kita tetap berada di rumah, berada melakukan ibadat kepada Allah Azza wa Jalla. Baiklah para jemaah sekalian, kita pergi kepada ayat yang kelima. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Padahal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadat kepadanya. Sepatutnya puak Yahudi, puak Nasara yang baca kitab ni sepatut lagi ikhlas bila terima Nabi SAW kan, mengibadatkan, melakukan ibadat yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla, lagi tetap teguh di atas tauhid supaya mereka mendirikan salat dan memberi zakat, dan yang demikian itulah agama yang benar. Jadi sepatutnya bila mereka ni ahli kitab, hunafa itu mana orang yang jauh daripada syirik, orang yang tetap di atas tauhid kepada Allah Azza wa Jalla, tiba-tiba mereka pula lari. Ini bahaya. Kerana itu kerusakan ahli ilmu
lebih bahaya daripada kerusakan masyarakat. Masyarakat ni kalau dia rusak, orang tengok, siapa dia tu? Si jahil. Dia tu. Biasa ya. Tapi kalau ahli ilmu, orang yang dihormati dalam masyarakat, pak imam ke ustaz ke pak lebay ke buat masalah, apa jadi? Rusak besar. Satu kes yang berlaku dalam kampung, pak imam kahwin anak. Dia panggil pondan jadi juru makeup. Minggu depan pondan yang sama pula duduk di rumah pak haji lain pula. Pak haji tu kata apa? Saya ambil dia ni si pondan jadi juru makeup ni, laki-laki ni, sebab saya tengok dia di rumah pak imam. Tengok. Hujah dianya, pak imam pun ambil dia juga. Takkan saya hak jahil ni baru sekadar pak haji tak boleh ambil. Sebab itulah saya kata, ustaz-ustaz, kita kena jaga image kita. Jangan duk berkapa sangat dengan orang perempuan. Tak. Walaupun di alam maya, tapi dalam rancangan-rancangan. Kadang-kadang dia panggil kita ni ustaz. Pengacara tu kok dengan jerebar rambut macam hatu pari. Langsung tak menghormati kita. Orang tak hormat kita, kita jaga diri kita. Tak boleh lah saya nak masuk TV, tak glamour pula. Bila kita tegur kena marah. Dan macam-macam. Ustazah macam itu juga. Tersengih-sengih masuk dalam tempat-tempat. Jagalah penampilan. Jangan duduk bertabarus, jangan duduk berhias. Banyak lagi lah peraturan yang kita kena buat. Sebab tu rusaknya orang ahli ilmu lebih bahaya daripada kerusakan masyarakat. Kerana mereka menjadi model, menjadi ikutan pada masyarakat. Ini bahaya. Allahul Musta'an. Kita kata Allah Ta'ala lah bantu kita semua. Mudah-mudahan kita duduk atas istiqamah insya-Allah. Jadi dalam ayat ini, dalam surah Al-Fatihah, 2 ayat itu Tuhan sebut. Ghairil maghdubi alaihim. Bukan jalan orang yang dimurkai oleh Allah. Siapa dia? Yahudi. Ketua besar dia. Dan pengikut-pengikut jalan Yahudi. Yang mengubah perjalanan kita, itu Yahudi nama dia. Yang kedua, waladhdallin, orang sesat. Siapa orang sesat? Nasara. Sebab apa Nasara? Nasara ni ahli ibadat yang mereka reka ibadat yang tak buat. Jadi ahli-ahli ibadat zaman kita ni, yang reka hak Nabi tak ajar, berhati-hati. Jangan masuk dalam kumpulan yang kedua yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Allah kata apa? Wazalika dinul qayyimah. Itulah agama yang teguh, agama yang benar. Kemudian dalam ayat yang ke-6 Allah mula dengan orang kafir dulu. Sebab apa mula dengan kafir? Sebab siyaqul ayat duduk kepada bermula dengan kafir. Lam yakunil ladzina kafaru. Allah Taala mula dengan kafir. Maka sesuailah diberi hukuman kepada orang kafir. Ayat yang pertama, lam yakunil ladzina kafaru. Ayat yang ke-6, innal ladzina kafaru. Sekali lagi Allah Taala ulang. Hei kafir. Siapa dia? Min ahlil kitabi wal musyrikin. Daripada ahli kitab Yahudi dan Nasara. Dan orang-orang musyrik itu fi nari jahannam khalidina fiha. Tetap mereka itu akan ditempatkan dalam neraka Jahannam. Kekalah mereka di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah. Dan mereka itulah sejahat-jahat makhluk. Dia ada 2 sini. Syarrul bariyah. Ada yang terjemah al-bariyah dengan mana al-makhluk. Sejahat-jahat makhluk, orang kafir. Pada zaman mereka, setiap kumpulan. Mana zaman itu, orang itulah paling jahat. Ada yang mengatakan al-bariyah dengan mana al-bashar. Manusia. Sejahat-jahat manusia, manusia yang kafir. Tengok, Tuhan ulang 2 kali ayat. Ayat yang sama. Alladzina kafaru minal kitab wal musyrikin. Dengan puak kafir sekali. Dan ulaika hum syarru al-bariyah. Al-bariyah dengan makna makhluk. Ada yang dengan makna al-bashar. Manusia. Kita kata kalaulah manusia sempit sikit, makhluk lebih besar, kan? Ni ada orang buh nama anak dia ni. Khairul bariyah, ramai. Sebaik-baik makhluk. Tak bagus nama macam tu sebab kita buat tazkiyah kepada anak kita.
Khairul bariyah, sebaik-baik makhluk. Padahal anak dia semaya pun tak. Hei, khairul bariyah. Khairul bariyah, anak dia tutup aurat pun tidak. Lah. Jadi, nama tu kontra dengan, ada ulama katakan boleh nama sebab kita panggil tafa'ul. Nak suruh anak kita ni jadi sebaik-baik manusia. Tapi tak boleh lah sebaik-baik manusia. Khairul bariyah ni siapa dia? Kan? Orang-orang yang benar-benar baik. Sebaik-baik manusia. Nabi SAW. Jadi dalam ayat ini Tuhan tutup dengan satu hukuman ke atas puak kafir, ahlul kitab, orang musyrikin. Dia punya mati stamp dianya, syarrul bariyah, makhluk yang paling jahat. Ni, puak-puak kafir ni. Slow sikit Ustaz. Orang kafir pun banyak NGO dia buat kebajikan. Kita kata mereka baik dengan manusia. Tapi jahat dengan Allah Azza wa Jalla sebab waman azlamu mimman. Kan? Siapakah orang yang lebih zalim daripada mereka yang menghalang manusia daripada nyebut Allah. Dalam ayat lain, inna syirika la zulmun azim. Orang yang paling kezaliman yang paling besar syirik terhadap Allah Azza wa Jalla. Maknanya zalim, jahat dengan Allah. Tapi mungkin dengan makhluk dia baik. Kita tak nafikan. Kita kena puji dia dengan makhluk. Tapi dengan Allah Ta'ala tak boleh. Baiklah. Ayat yang ke-7, yang ke-8, Allah Ta'ala peruntukkan kepada orang yang baik 2 ayat. Yang jahat pada 1 ayat. Cukup. Ayat yang ke-7. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka itulah sebaik-baik makhluk. Jadi Allah Ta'ala mula dengan hak jahat dulu sebab ayat tu ayat tentang orang jahat dan surah ni. Sebab mereka yang masuk Islam yang sedikit ya di kalangan Yahudi tu. Puak kafir pun. Kemudian Allah Ta'ala sebut pula orang baik. Siapa dia orang baik? Orang baik ni orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. 2 ayat Allah Ta'ala beri di sini. 2 ayat. Ada yang mengatakan khairul bariyah. Bahawa sebab ada ulama kata inna salihil bashar. Manusia yang soleh lebih afdal daripada mereka, daripada malaikat, sebab Allah kata sini khairul bariyah. Bariyah tu termasuk makhluk semua sekali. Kalau kata bariyah tu bashar manusia, taklah sebaik-baik manusia yalah. Itu demikian. Allah kata siapa dia beramal, beriman dan beramal soleh, merekalah sebaik-baik makhluk atas sebaik-baik manusia. Akhir ayat Allah Ta'ala khatamkan dengan apa yang dijanjikan kepada mereka. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Radiyallahu 'anhum wa radu 'anhu. Dzalika liman khashiya rabbah. Balasan mereka. Siapa dia? Alladzina amanu wa amilus salihat itu. Di sisi Tuhan mereka ialah syurga Adnin. Nama salah satu syurga. Tempat tinggal yang kekal. Yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Kekalah mereka di dalamnya selama-lamanya. Allah redha akan mereka. Dan mereka pun redha serta bersyukur akan nikmat pemberian Allah. Balasan yang demikian itu untuk orang-orang yang takut melanggar perintah Tuhannya. Masya Allah, tabarakallah. Tengok nota di terakhir di dalam pimpinan Ar-Rahman. Ayat ini menolak salah faham yang ada di kalangan kebanyakan kita, iaitu dengan semata-mata mengakui beriman sebagaimana yang diwarisi dan menurut dengan buta tuli kepada apa yang dilakukan oleh datuk nenek. Tengok. Tu ayat apa ni? Pena kita ni kata, kita ni kadang-kadang kita beriman ikut cara orang tua-tua begitu ya. Belajarnya tidak, mengajinya tidak. Saya ni besar di pondok ni, besar di tempat mengaji. Tapi pergi mengaji tak? Lah. Rumah saya tepi masjid. Hari-hari saya dengar orang mengajar, tapi dia tak pergi mengaji. Dalam handphone saya ni ada belakang nombor telefon ustaz. Tak pernah mengaji pun dengan ustaz. Ada setengah orang kata bahasa dia nak selfie dengan ustaz. Jumpa ustaz selfie lalu. Mengaji tak? Dia lepas selfie, ustaz mula kuliah, dia klik. Ini ada perangai ni. Kita kata tuan-tuan dan puan-puan,
Duduk di tempat yang baik, duduk di pondok, duduk di tempat masjid, duduk di tepi masjid, duduk mana. Kalau kita tak masuk dalam majlis ilmu, kita tidak akan jadi. Sebab itulah pentingnya kita belajar, pentingnya menuntut ilmu. Jangan kita, keimanan kita perlu digilap, belajar kita iman, belajar kita tauhid, jangan duk main buta tudi begitu. Juga dengan semata-mata mengerjakan rupa amal-amal ibadat seperti gerak-geri salat. Maya pun tak aja ulang kaji. Hok belajar di sekolah rendah dulu pakai hok tu pak tua. Lepas ada salah satu ceramah saya tentang solat ni, ada seorang hamba Allah Taala dia hantar mesej mari panjang. Dia kata, "Ustaz, alhamdulillah. Saya ni dah berapa puluh dah umur, tapi hari ni baru perasan. Silap saya buat." Kita kata subhanallah, subhanallah. Sebab kita tidak murajah. Orang ajak masuk kursus camp solat, aku solat 40 tahun dah takkan nak camp lagi. Kita tentulah di sana ada murajaah, ada ulang kaji yang perlu kita lihat. Menahan diri dari makan minum dalam bulan Ramadan. Tak makan tak minum, tapi duk mengumpat orang, duk mengata orang. Itu kalau sifat orang puasa. Duk tulis Facebook kat macam-macam. Sikit-sikit kita komen, oh ini kita kerja kroni, kerja macam-macam kata, macam Allah tabarakallah. Masya-Allah. Maka semua yang kita buat dengan baik-baik itu adalah boleh mendapat balasan baik. Kita ingat kita puasa ni boleh pahala banyak. Padahal hatinya penuh dengan hasad dengki. Tengok bahaya. Dia panggil rusak batin. Perasaan dendam. Dan riak takabur. Bila sebut bab riak, berasa takut kita para jemaah sekalian. Hari ni kita bimbang takut ni sifat riak ni masuk. Tengok Facebook itu, oi saya punya followers juta. IG 2 juta contohnya ada. Banggalah tu. Sekali kita live, ribu-ribu orang tengok. Banggalah tu. Hati-hatilah. Perangkap-perangkap syaitan tu sangat banyak. Tuan-tuan pun janganlah bila sudah khatam Quran agak serik ambil gambar surah An-Nas. Alhamdulillah. Hari yang ke-10 sudah khatam. Pek masuk dalam Facebook, punah jana habis. Masya-Allah tabar. Mana orang puasa? Orang solat tapi hati penuh dengan hasad dengki, perasaan dendam dan riak takabur, dan mulutnya tidak putus-putus berdusta, mengumpat dan membuat fitnah. Allahu akbar. Hari ni pagi lagi saya dapat poster. Rekod merah fulan sebab ambil kitab-kitab ni, kitab yang dia tulis menggunakan duit jabatan dan macam-macam. Tuduhan-tuduhan bulan Ramadan kita kata Masya Allah, tabarakallah. Allahu akbar, buat fitnah. Dan sikapnya pula memperhambakan diri kepada apa saja yang boleh memenuhi kemahuan nafsunya. Sesiapa yang demikian keadaannya, jauh sekali dari mendapat balasan baik yang disediakan untuk orang-orang yang khasyah. Zalika liman khasyya rabbah. Orang yang takut kepada Allah, takut melek keadaannya jauh sekali dari balasan yang baik yang disediakan untuk orang-orang yang takut melanggar perintah Tuhannya dengan iman yang sebenarnya serta amal ibadat yang dilakukan dengan khusyuk dan ikhlas dan dengan bersihnya dari maksiat zahir dan batin. Panjang sekali lah para jemaah sekalian. Allah Ta'ala redha kepada mereka. Tajuk Allah Ta'ala redha ni kita telah bincang banyak kali dah, bahawa di akhir zaman nanti, di akhirat nanti, Allah Ta'ala ahli syurga, semua dalam syurga, Tuhan tanya, raditum? Meredha dah. Suka dah kamu? Allah kata di para ahli syurga, macam mana tak suka ya Rabbi, nikmat banyak. Tuhan kata, waladaina mazid, aku ada lagi tambahan. Maka ketika itu Allah Ta'ala tunjukkan rupa dia, boleh tengok Allah Ta'ala pada waktu itu. Nikmat syurga itu kecil berbanding dengan keredaan Allah Ta'ala. Wujuh yawma idzin nadhiratun ila rabbiha nazirah. Ya Allah, rezekikan kami dapat pandang pada wajahmu, dan bersihkanlah hati kami di bulan Ramadan dan bulan Ramadan dan bulan-bulan yang lain daripada sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang keji, sebagaimana yang telah berlaku kepada ahlul kitab dan orang-orang yang tidak beriman kepadamu ya Rabbal Alamin. Jadi para jemaah sekalian, orang yang membezakan memisah antara amal dengan ibadat, maka itu dalam bahasa lama dia panggil murji'ah. Golongan al-murji'ah. Golongan baru ni panggillah sekular ke liberal ke, lebih-lebih kurang lah. Ada semi-semi murji'ah tu ada di sana. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita insya-Allah. Tamatlah kita siri yang ke-36 bagi juzuk yang ke-35
Alhamdulillah, insyaAllah kita akan sambung dalam siri yang akan datang, surah Az-Zalzalah, yang membincangkan tentang hari kiamat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.